Hello. Ush. Ada. Sekali-sekala Syazwan. Sembilan. Dua sembilan. Ada je Iman. Yang dah masuk ni kan, okey tak? Macam nampak gambar sekat-sekat ke? Ataupun suara sekat-sekat ke? Suara putus-putus ke? Ada tak? Waalaikumsalam Syafiq. Waalaikumsalam Fikri. Nampak jelas Suara okey Nah, sebab risau takut ada masalah internet. Okey, bagus. Thank you. Hai. Waalaikumsalam Jahid. Sihat Jahid Tak boleh gym. So sekarang ni pukul 9.30. So kita akan tunggu dalam 5 minit lagi. 5 minit lagi. Kita target dalam 40 orang lah mungkin lah. 40 orang untuk dengar pada hari ni. Jadi kita akan tunggu dalam 5 minit lagi dah. 9.35 macam tu baru kita start. Okay Tak boleh Wazir, tak boleh. Ingat Zara, apa yang tak ingatnya. Hai Dai. So kita tunggu 5 minit lagi untuk ni lah, bagi ruang lagi 5 minit lagi. Tunggu orang lagi. 9.35 baru kita start. Tak boleh Fikri. Alhamdulillah sihat dah Dah sihat Sekarang ni tak apa. Sebelum kita bentang terbuka untuk siapa-siapa nak tanya khabar ke. Contoh Fikri nak tanya Hazim sihat ke tak, terbuka je. Sembilan. Ingat kalau ada masalah macam nampak gambar sekat-sekat je kan, suara putus-putus je, bagi tahu dekat ni, bagi tahu kat chat terus. Okey Kim, hai Kim. Sihat Kim Belum Kak Inas, belum lagi. So lagi 3 minit, kita tunggu dulu. Sini 32. Oh, sebab kan masa tak masuk lagi. Lepas tu Hazim ada tanya, bang macam nak usyuk dalam solat? Jawapan dia macam nak usyuk dalam solat, kita baca bismillah je. Itu je lah, cukup tu. Tak apa, tak apa. Tengah masa terbuka lagi. Lagi 3 minit. Nak tegur lah.
So yang masuk awal ni terima kasih diucapkan. Masuk awal. Lepas tu sanggup lagi bagi feedback lah. Dengar ke tak dengar. Saya baca itu. Dengar ke tak dengar dan sebagainya. Terima kasih. Boleh dah. Nak jet kasih ke apa boleh. Selagi belum start lagi. Dibenarkan. Bagus, semangat. Bagus. Padu. Aduh. Okey kot. Macam okey ni. Kepala sangat Tak apa. Itu identiti, Wazir. Okay, kita tunggu lagi sikit lagi. Nabil, siap Nabil Dia cakap apa ni? Rambut baru dah. Abang Jalil, siap Abang Jalil dah? Tak boleh sebab tak dapat flat. Terbaik Abang Jalil. Kasih Abang Jalil join. InsyaAllah. Jangan left. Dengar je. Dengar je. Ini je lah mampu Nurin. Kita tak ada host lah. Seorang je. Untuk kerupa. Boleh Jim? Lepas 20 minit. Lepas 20 minit boleh join. Nanti. Lepas 20 minit insyaAllah kita bagi peluang lah. Sekejap kita tunggu sikit lagi kita tunggu. Boleh ajak member-member duduk sebelah ke. Member kat satu grup ke. Join kejap. Kita tak makan masa lama. Dalam 30 minit je. Saya rasa Abang Jalil lagi banyak ni. Abang Jalil dalam askar lagi banyak rasanya. Leader ni. Okay, kawan-kawan kita penuhkan sikit lagi. Lepas tu kita akan start. Sebab rugi kalau kita dah start awal-awal. Lepas tu orang lain nak masuk, dah terlepas dah apa yang nak cakap tadi. Nak tanya kenapa rest 1 year. Itu kalau nak cerita tak cukup 30 minit dah. 30 hari tu. InsyaAllah. Kita ajak lagi sikit lagi. Kita target 40. 40 baru kita start. Sebab itulah takut ramai terlepas Ramai terlepas nanti tak shock pula lah ramai terlepas nanti. Pasal penerangan ni. Nanti kita cuba. Siap aman Media Syajah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Media Syajah. Okey, 3 lagi dah. Sikit lagi. 4 balik. Okey, 4 balik. Boleh Azim.
So ingat kita nak tunggu sikit lagi. Lepas ni baru kita bentangkan manifesto kita. Macam dalam agenda kita lah. Medium Syajah sihat Okay, come on. Sikit lagi 40. Alhamdulillah sihat. Dua lagi. Satu lagi. Okay, nice. 40. Tepat. Okay, dah kurang balik satu. No, tak apa. Okay, 40 dah. Okay Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni jam menunjukkan 9.38. Okay, so saya janjikan dalam 30 minit kita akan habis lah. Sebab saya hormat waktu orang lain. Lepas pukul 10 tu boleh lah nak sambung makan ke, nak tengok drama ke, nak sambung discussion dan sebagainya. Jadi kita 30 minit saja cukup. So anda kata lebih tu ingatkan saya dalam chat lah. Saya tak nak masa lebih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tak kenal, nama saya Cik Daniel Irfan bin Cik Badrul Hisham. Course Tasen, Teaching Arabic as Second Language. Dan sekarang dekat kuliah of education, second year FSM. Okay, itu saja. Okay, so itu saja pengenalan untuk saya. Dan sekarang ni kita akan adakan manifesto untuk kita nak bentang apa yang saya nak bawa untuk COED ataupun kuliah of education. Tapi jangan salah faham siapa-siapa yang bukan kuliah education nak join pun boleh. Nak join, nak tengok, boleh. Nak tanya khabar pun boleh. Masuk je dalam ni. Okay, so kita akan mulakan tanpa lengahkan masa lagi. So, saya akan brief dulu. Kita 20 minit, saya akan bagi tahu apa manifesto saya. Ada dua je manifesto sebenarnya. Okay, dua je. Okay, so kita akan fokus 20 minit kat situ dulu. Lepas tu 10 minit akan datang. Siapa-siapa nak tanya Q&A, siapa-siapa yang nak tanya macam-macam lah, manifesto ke apa-apa, boleh. Dalam 10 minit itu saja. Okay, Jimin kalau nak request ke apa, boleh. Lepas 20 minit tu. Okay, semua. Okay, dapat Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum... Okay, Mia. Alamak, Mia jam lah. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum saya terang manifesto saya sekarang ni, saya nak semua orang tahu dulu apa vision saya sebenarnya. Gitu. Sekarang ni, vision saya ada satu. Vision saya ni lah yang bawakan untuk nak bawa manifesto yang akan datang sebenarnya. Okay. Jadi, vision saya nak menjadikan COED ni sebagai satu benchmark. Okey, itu keyword dia. Nak menjadikan COED sebagai satu benchmark, sebagai pandan darasan kepada kuliah-kuliah lain. Okey, cukup itu saja untuk tahu vision saya. So, nak tahu lebih lanjut, saya akan terangkan bila saya terangkan manifesto lepas ni. Okey, so nak jadikan COED sebagai benchmark. Okey, so apa mission saya? Apa saya punya manifesto daripada vision tersebut? Okey, pertama, saya nak adakan ini yang manifesto lah, apa yang saya terfikir ketika rasa nak upkan lagi kuliah education punya tempat. Satu je. Manifesto saya yang pertama, saya nak adakan program mentor-mentee. Program mentor-mentee. Mentor-mentee ni macam mana? Okey, buat siapa-siapa yang sekolah kat Malaysia, saya tak tahulah kalau yang join live ni ada yang sekolah dekat luar negara ke apa. Buat yang join yang sekolah kat Malaysia, dia orang ada mentor-mentee. Tapi kalau MRSM dia lain, dia house apa tak panggil? Okey. So, program mentor-mentee ni apa sebenarnya? Program mentor-mentee ni, kita nak fundamental dia apa sebenarnya? Fundamental dia kita nak jaga student. Itu paling penting. Andai kata kalau kita bagi satu guru dekat satu batch student, satu guru tu tak larat. Tak larat nak kawal. So, kita adakan mentor-mentee, betul tak? So, nak kawal student tu macam mana, nak tengok perkembangan student macam mana, nak jaga kebajikan dia, nak jaga duit, nak jaga makan, nak jaga akademik dia dan sebagainya. Yes, Mayday, bagus. Mayday, homeroom, bagus. Okay. So, sekarang ni, saya target nak buat program mentor-mentee ni sebab apa? Okay. Program mentor-mentee yang saya target ni, sebelum ni saya ada konsult lah dengan Presbek SAR sebelum ni, iaitu Zaim. Saya ada konsult dengan Zaim dan Zaim kata macam agak logik. Bukan agak logik, dia kata logik dan dia pun ada cadangkan beberapa cara lagi. Okay. Saya nak fokus sekarang ni. Program mentor-mentee ni, saya bayangkan program ni bukan satu benda je dia dapat keluarkan output. Tetapi dia dapat dalam kita masa dalam bukan 2 in 1 tapi 3 in 1 ataupun lebih. Okey, saya punya vision,
saya nak tingkatkan lagi unity antara lecturer dengan student. Ataupun kita panggil sebagai lecturer, bukan lecturer, kita panggil sebagai co-ed community. Kita nak tingkatkan lagi co-ed community punya, punya kesepaduan. Saya tak kata kesepaduan sekarang tak ada. Ada. Cuma saya nak tingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik. Itu. Okey, kita dapat tingkat kesepaduan. Kedua, kita dapat jaga welfare student tu. Okey, welfare student ni kadang-kadang kita nak tengok satu masalah dalam besar tu payah. Okey, kalau kita kecilkan bagi satu grup, kita dapat tahu. Okey, student ni nanti dia punya mentor bagi tahu kita. Dia ada masalah akademik sikit. Dia ada masalah duit tapi tak nak bagi tahu. Dia kadang-kadang dia tak makan sebab tak ada duit. So kita tahu daripada situ. So daripada situ kita jaga welfare student. Okey, macam tu. Itu target saya sebenarnya. Kita nak jaga welfare student dalam keadaan terancang. Itu. Okey, tapi saya aware dengan benda ni. Benda ni dia untuk kita tubuhkan sesuatu yang tak ada, dia akan jadi permasalahan sedikit. Tapi tak apa. Untuk tempoh 1 tahun tu, tempoh 1 tahun yang akan dipegang memang tak cukup untuk kita laksanakan sepenuhnya. Tapi saya target berperingkat-peringkat. Mungkin sekarang waktu ERTL kita boleh adakan dalam siapa-siapa yang ada kat UIA, kita boleh adakan dulu. Siapa-siapa yang duduk kat UIA, ini dulu kumpulan yang ada mentor-mentee. Macam tu. Kita adakan peringkat slow. Sebab vision saya bukan 1 tahun akan lengkap. Tapi vision saya 5 tahun akan datang, program ni baru lengkap. Maksudnya slow develop. Dan 5 tahun akan datang, dia jadi cun. Okey, macam tu target saya. Okey, so sekarang ni manifesto kedua saya, buat siapa yang tak boleh baca, dia punya pronunciation dia senang je. Ta'awun. Macam tu. Ta, ain, alif, waw, nun. Ta'awun. Ta'awun ni apa? Ta'awun ni saling bekerjasama. Saya nak tubuhkan satu fund, FUND, Ta'awun Fund. Di mana Ta'awun Fund ni, kita collect mana-mana. Contoh bulan-bulan, ada orang tu niat, dia nak sedekah bulan-bulan. So dia boleh sedekahkan Ta'awun Fund. Ta'awun Fund ni apa? Kita adakan satu tabung, di mana tabung tu memang khas digunakan untuk kita nak bantu student yang susah. Contohnya, student yang tak ada duit nak beli internet, tak ada duit nak makan. Kita bagi Ta'awun Fund tu. Dan satu lagi, untuk lecturer-lecturer yang ada masalah, yang tempuh musibah. Contohnya, sebab masalah ni tak berlaku pada student saja, lecturer pun berlaku. Ada kalanya, na'udzubillah lah, ada kalanya lecturer yang rumah terbakar, kereta hilang, ataupun ada masalah sakit dan sebagainya. Jadi Ta'awun Fund ni, function dia itulah. Kita nak bantu bukan setakat student, tetapi kita nak bantu juga untuk lecturer. So kita namakan satu ni sebagai co-ed community. Okay, so tak ada istilah ni lecturer ni student, ni lecturer ni co-ed, ni student co-ed. No, kita gunakan satu istilah saja, co-ed community. So dia merangkumi semua benda. Okay, so dapat perbawakan saya sekarang ni. Okay, so sebab apa saya terfikir nak buat benda ni? Okay, sebab kembali balik pada apa yang saya cakap, vision saya sebenarnya, saya nak naikkan co-ed kepada satu benchmark. Okay, saya nak tanyalah, ya, korang boleh tulis kat komen, apa maksud IIUM? Apa maksud IIUM? Saya bagi 2 minit. 2 minit tulis kat komen, apa maksud IIUM sebenarnya? Okay, 2 minit tu bermula sekarang. Assalamualaikum, Merah Arif, acap. Okay, apa maksud IIUM? Okay, IIUM ni bahasa Inggeris kan? Okay, kalau kita translatekan UIM, betul tak? IIUM ni apa? International Islamic University Malaysia. Alamak. Okay, International Islamic University Malaysia. Okay, so bila kita sebut university, ini untukmu, Haki. Wow. Okay, so IIM, International, yes, kat UNA. International Islamic University Malaysia. Okay, sekarang ni bila kita sebut university, dia berkait dengan education. Betul? Education. Dia berkait rapat dengan education. Okay, sekarang ni, kita kuliah apa? Kuliah apa? Saya Uzi. Okay, sorry Uzi. Okay, kita apa? Kita co-ed, Kuliah of Education. Education. Jadi sebenarnya, secara tak langsung, dekat belakang, maksudnya belakang nama IIUM, ada istilah education kat situ. Itu kita, co-ed sekarang ni. Ada dekat belakang tu. Itu kedudukan kita, Kuliah of Education. Jadi sekarang ni, tengah musim-musim COVID, musim-musim ERTL, musim-musim kita belajar online saja,
kita sepatutnya Quality of Education ni, kita jadi satu benchmark untuk diorang. Macam saya sebut tadi. Benchmark untuk diorang. Macam mana benchmark tu? Okey, saya bagi contoh. Senang je. Okey, so andai kata sekarang tengah ERTL. Lepas tu ada student yang tak ada duit. Lepas tu ada student yang macam masalah macam anxiety. Kan? Dengan banyak assignmentnya macam-macam. Tetapi dia duduk EIA sekarang ni. Dia tak ada tempat nak bagi tahu dan sebagainya. Sebab itu kita wujudkan program mentor mentee dan juga ta'awun fund ni. Program mentor mentee, kita nak jaga betul-betul kebajikan dari segi macam mana. Kita nak jaga betul-betul sikit. Maksudnya kumpulan ni. Dengan pemantauan mentor ataupun daripada lecturer sendiri. Itu vision kita. Dan ta'awun fund kita nak bantu orang susah. Okey, saya punya vision sekarang ni. Okey, andai kalau dalamnya ada kuliah of engineering ke dan sebagainya. Okey, andai kata kuliah of engineering. Dia punya kepimpinan, dia nak kata macam ni. Dia nak kata kepimpinan kuliah dia nak kata macam ni. Macam mana kita nak hadapi ERTL sekarang ni? Contohnya apa masalah akan datang, akan berlaku, macam mana kita nak hadapinya sebenarnya? Okey, dan saya nak dengar daripada perkataan diorang akan cakap macam ni. Kita tengok kuliah of education macam mana? Kuliah of education dia buat ta'awun fund. Lepas tu dia jaga welfare dia kau-kaunya. Lepas tu dia buat program mentor mentee, akademik dia sekarang ni meningkat. Maksudnya sebelum ni macam ni, akademik sekarang meningkat. Macam mana kuliah of education buat sekarang ni? Itu yang saya nak dengar sebenarnya. Itu saya nak angkat martabat kuliah of education sebenarnya. Kuliah of education ni tinggi martabat sebenarnya. Sebab yes, university education kait rapat. So kita sebenarnya kena jadi benchmark. Kita kena jadi penanda arasan untuk education dekat IIUM tu sendiri. Sekarang kita target IIUM dulu. Kita tak payah target satu Malaysia ke apa, itu besar sangat. Sekarang kita target IIUM dulu. Kita target macam tu dulu. Anda kata kuliah daripada law. Kuliah daripada law ataupun kuliah daripada ICT dan sebagainya. Diorang kata, kita ada masalah student macam ni. Masalah susah. Macam mana kita nak hadapi je? Apa kata kita tengok co-ed dulu macam mana? Co-ed dulu buat macam tu. Itu yang kita nak dengar. Kita nak jadikan co-ed ni ataupun kuliah Business Society co-ed ni sebagai satu benchmark untuk orang lain. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu yang saya nak angkat martabat Kuliah of Education ke arah satu penanda arasan yang orang dapat tengok lah. Tapi itulah. Kita mungkin target setahun dulu. Andai kata setahun tu kita develop slow-slow dulu. Angkat sikit-sikit. Dan insyaAllah dalam 5 tahun, 10 tahun, tapi kita target 5 tahun dulu. 5 tahun akan datang insyaAllah. Saya yakin. InsyaAllah education akan dapat tempat dia balik. Begitu. Kita tak diskriminasikan. Yang ni kuliah ni buruk. Bukan. Kita just nak adakan satu penanda arasan je. Orang tengok, penanda arasan KBS, Kuliah Business Society. Kita tengok apa? Kita tengok co-ed. Kita tengok BETSA. Begitu. Okay, so itu je saya punya vision sekarang ni. Dan manifesto sekarang ni. Okay, saya nak bagi tahu awal. Manifesto yang saya boleh buat awak sekarang ni, ataupun saya boleh cadangkan hanya 2. Berdasarkan daripada vision saya. Tetapi, sebab itulah kita ada dalam society, kita ada satu organisasi, betul. Kita akan ada satu presiden, 2 VP. Setiap biro akan ada 2, head dengan assistant. Apa function semua ni? Sebab kita nak, lepas tu ada subcom lagi bawah tu. Sebab apa kita nak semua ni? Ini, satu, kita nak mudahkan kerja, betul tak? Sebab nak ramai orang, so mudah kerja. Kedua, kita nak diverse idea tu. So, andai kata saya nak bawa vision ni, jadi semua orang, saya bagi tahu. Sekarang ni saya terangkan calon presiden dulu. Calon presiden ada 4 orang. Empat ni manifesto dia lain. Tetapi satu je benda yang sama. Apa dia persamaan antara dia orang? Apa benda yang kami share antara kami 4 ni? 4 benda yang kami share sekarang ni satu je. Kami nak jadikan co-ed ni better. Kami nak jadikan co-ed ni satu tempat. Kami nak angkat co-ed ni satu tempat yang betul-betul tempat tu sepatutnya dia ada. Itu kami nak buat. Itu persamaan antara kami. So tapi idea kami berbeza. Diverse idea orang kata. So andai kata kami naik, andai kata kami semua naik, insya-Allah kami akan cuba bawa co-ed ni untuk ke peringkat yang lebih baik dengan cara-cara dan idea-idea yang kami ada. Tak semestinya dengan 2 cara saja. Mentor mentee atau ta'awun fund, tak semestinya saja. Tapi kita boleh diverse lagi idea kita. Sebab itulah kita ada satu organisasi. Bila kita satukan mereka pada satu vision, kita akan capai satu matlamat yang sama. Tapi cara kita dapat pecahkan. Kita dapat cara ni. Itu kelebihannya organisasi. Itu manifesto dan vision saya sebagai calon presidential BETSA. Itu saja. So 2 benda ni je setakat saya nampak. Yes,
Betul tu, Media Syajar. Unity in Diversity. Untuk makluman, Media Syajar ni antara idol saya lah. Yang ajar saya banyak benda pasal leadership ni. Okay. So, itu benda yang saya nampak sekarang ni. Jadi, sebab masa application tu, masa yang terhad, so saya dapat fikirkan dua benda ni saja. So, andai kata ada rancangan lain atau perancangan lain yang lagi bagus, insyaAllah kita sama-sama bantu. Sebab kita punya matlamat still sama. Kita dua-dua. Bukan kita dua-dua. Kita semua nak Quack ni. Yes. Quack ni jadi satu better lah. Betterment orang panggil. Better Quack. Begitu. Okay, so sekarang ni pukul berapa? 9.53. Okay, tepat. So kita ada 10 minit lagi. Sekarang ni saya akan buka untuk Q&A lah. Ada siapa-siapa nak tanya, tanya dalam komen. Boleh tanya apa-apa. Yang tak jelas macam mana pembawaan, yang macam tak nampak. Tak apa, saya bagi je. Andai kata tak nampak macam mana pembawaan tu, boleh je tanya kat komen. Sebab tujuan kita bagi tahu ni, kita nak semua orang faham. Kita nak semua orang nampak macam mana pembawaannya kita nak bawa. Jadi kalau tak nampak tak apa, komen je. Saya akan terangkan lagi lanjut. Okey, macam tu. Okey, kalau tak ada komen cakap tak ada. Kalau ada cakap macam tu. Supaya saya tahulah. Siapa yang dengar, siapa yang tak dengar, supaya saya tahu. Okey, so ada yang tanya saya, fokus kepada kualiti bukan kuantiti. Betul tu. Betul Kak Una, fokus kepada kualiti bukan kuantiti. Okey, so sebab itulah target saya sekarang ni. Saya tak target mentor-mentee tu untuk satu student co-ed. Bukan. Saya target sekarang ni, contoh kalau ERTL, contoh contoh ni kita ada contoh ERTL lagi, okey. Okey, bagus dah nanti Okey, andai kata ERTL ni berlangsung sampai kita grad, contoh sampai kita grad kan. Sampai kita grad. So macam mana nak bawa benda ni sebenarnya? Okey, so mentor-mentee ni kita adakan untuk orang yang duduk kat UIA dulu. Kita utamakan orang yang duduk UIA dulu. Sebab duduk UIA diorang, saya tak nafikan dekat rumah pada masalah. Tapi dekat UIA, mungkin diorang ada lebih sikit masalah. Daripada segi duit, support dan sebagainya. Jadi diorang perlukan lebih. Dan kita nak bawa agenda tu lagi senang untuk orang yang ada kat UIA. So mungkin kita develop slow untuk orang yang ada kat UIA dulu. Ataupun kalau contoh kita semua dah ada dekat UIA, kita semua dah ada dekat co-ed sekarang ni. Kita semua dah tak ERTL, kita tak online dah sekarang ni. So kita mungkin pertama kita boleh buka application. Mungkin kita akan buka application untuk 50 orang terlebih dahulu. Kita laksanakan slow-slow dulu. Dan insyaAllah kita buka slow-slow. Kita bagi orang atas nampak dulu apa pentingnya benda ni. Dan insyaAllah lama kelamaan batch-batch akan datang, diorang akan nampak benda ni. So batch-batch akan datang, diorang akan, insyaAllah saya harap batch-batch akan datang akan bawa lagi benda ni. Dan akan berterusan sampai satu hari dia akan jadi sempurna. Begitu. Okay, so sekarang ni kejap saya tengok macam mana Cik Din nak pastikan ta'awun fund tu accessible untuk semua audience. Okay, so sekarang ni bagus soalan Dai. Sebab kadang-kadang orang susah, kita tak tahu siapa susah, betul tak? Kadang-kadang dia susah tapi dia senyap, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita boleh tahu dengan cara kawan dia. Tapi untuk minta data ni payah sikit lah. Contoh nak minta data gaji dan sebagainya, kita makan proses sikit. Tapi tak apa, kita mungkin akan collect data dulu. Collect data ataupun ada beberapa cadangan. Kalau kita dah dengar banyak sangat cerita pasal dia ada masalah, kita akan bagi dia ta'awun fund macam tu. Dan kalau masalah seperti kematian ibu bapa ke, ataupun rumah terbakar, kereta hilang ataupun sakit, itu memang berita-berita macam tu dia akan cepat boom. So insyaAllah ta'awun fund tu dia accessible untuk orang ni lagi cepat. Begitu. Tapi itulah insyaAllah kita target slow ta'awun fund ni. Sebab kita kena kumpul duit dulu. Sebab kita kumpul duit baru kita boleh bagi. So tak apa, insyaAllah saya yakin kalau semua orang faham cara dia, semua orang boleh untuk bagi funding ni. Begitu. So seorang RM1 pun okey sebenarnya. Seorang RM1, so sebulan kita dapat peratus, betul tak? So insyaAllah financial controller akan jaga duit tu. Dan nanti AGM akan datang, kita akan bentang balik duit tu pergi ke mana, dah ada berapa lagi. Macam tu. Sebab bab duit ni penting sebenarnya. Kita tak boleh buat main-main bab duit ni. Dia bawa ke akhirat sebenarnya bab duit ni. Begitu. Tag balik cik. Okey, nanti saya posterkan. Okey. Yakin boleh menang tak Cik Dania? Apa kekuatan Cik Dania berbanding calon lain? Okey. Masing-masing calon. Okey, bagus ni soalan ni. Okey, masing-masing calon dia ada kekuatan, dia ada kelebihan. Betul. Kadang-kadang ini kelebihan saya, tapi itu kekurangan dia. Kadang-kadang itu kelebihan dia, itu kekurangan saya. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Sebab itulah organisasi kita perlukan ramai orang. Sebab tu Presiden
kena ada VP1, kadang kena ada VP2. Sebab kekuatan dan kelebihan lain-lain. So, bila ada diverse, saya suka perkataan diverse ni. Ada diverse kekuatan dan kelebihan ni, kita dapat satukan ataupun bentukkan satu kekuatan. Kita dapat saling melengkapi. So, kekuatan yang saya ada, saya tak berapa, kekuatan yang saya ada, sebenarnya kekuatan ni kekuatan ni saya ada tulis dalam resume untuk besar saya sebelum sampai ke final stage ni. So sebelum ni dalam resume tu saya tulis antara yang saya nampak lah. Yang ni saya tanya orang juga. Saya nampak bila keadaan yang macam pressure ataupun keadaan yang macam menekan kita, saya still boleh buat keputusan yang rasional dan juga tenang. Itu je yang saya tekankan. Itulah. Itu time dalam resume yang saya tulis yang saya dapat daripada tanya orang dan sebagainya. Begitu. So dalam keadaan tertekan ke apa, insyaAllah kita try buat keputusan yang rasional dan juga kita tenanglah dalam buat keputusan. Sebab ketika marah kita tak boleh buat keputusan. Ketika happy kita tak boleh berjanji. So kita kena rasional sentiasa. Begitu. So sekejap, sekarang pukul berapa? Saya nak tengok sekejap. Pukul 9.59. Ada apa-apa pertanyaan lagi berkenaan manifesto? Manifesto ingat saya ada dua saja. MT. M apa dia? Mentor mentee. T apa dia? Ta'awun fund. Dua benda ni saja yang dalam saya listkan. Terima kasih Dai. So itu yang saya nak awak semua nampak dalam manifesto saya. Tetapi semuanya berbalik pada vision tu. Vision, kalau tengok, saya nak jadikan COED sebagai satu benchmark, saya nak unite semua COED community dan saya nak jaga welfare student. 3 benda ni yang saya nak try dulu. Maksudnya saya janjikan 3 benda ni. InsyaAllah kita try slow. Me too. Thanks Madam Syajah. So ada apa-apa soalan ataupun kalau yang nak tanya soalan, nak join live pun boleh, saya buka lagi dalam 5 minit macam tu. Sebab kita jaga masa orang ada orang nak buat discussion. Sekarang ni waktu-waktu hektik untuk hantar assignment, so kita bagi ruang dululah. 30 minit saja. So ada apa-apa nak tanya? Kalau dalam 2 minit tak ada tanya lagi, saya akan tutup dululah. So masa yang berbaki ni saya nak cakap terima kasih kepada 56 orang. Tadi saya tengok yang paling tinggi 56 orang yang join live saya ni, yang betul-betul nak dengar hala tuju saya, macam mana manifesto saya ni function kepada COED. Dan yang tak ada kena dengan COED pun saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab join live saya. Terima kasih yang paling otai sekarang ni Media Syajah. Untuk terima kasih Kak Cep. So terima kasih dekat semua yang sanggup join, yang sanggup dengar macam mana pembawaan dan manifesto saya dan sebagainya. So insyaAllah doakan saya boleh bawa. Dan saya cerita sikit lah. Ni kisah, ada soalan ni. Bagaimana saya tak faham lah soalan Azim sebab dia terlalu Islam. Apa maksud Islam bila jamaah tu? So saya nak cerita sedikit berkenaan dengan saya cerita sedikit. Asalnya saya memang tertutup hati dah. Tak nak mohon apa-apa dah. Tak nak mohon apa-apa society, apa-apa jawatan, saya tak nak mohon dah. Saya memang dah tak nak apa-apa dah. Tetapi alhamdulillah hasil saya tanya, saya ada buat status kalau siapa pernah tengok, antara memilih dan dipilih. Dan yes, idea-idea korang dan kata-kata dan nasihat dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah dah buka sikit hati saya untuk terima, untuk teruskan lagi kerja society ni. Begitu. Jadi untuk makluman semua, saya teruskan perjuangan sampai sekarang. Daripada starting sampai sekarang saya buat video, saya buat poster, saya buat manifesto live ni, semuanya daripada A to Z, satu niat je saya. Satu je niat saya. Niat saya apa? Niat saya nak appreciate semua yang dah sokong saya. Saya nak appreciate daripada A to Z yang orang pernah sokong saya. Saya nak appreciate kepercayaan orang yang ada pada saya. Diorang pujuk saya, diorang nasihatkan saya dan sebagainya. Saya appreciate semua tu. So, tanda saya appreciate, saya sertai benda ni dan saya perjuangkan betul-betul sampai habis. Begitu. So, itulah saya nak semua orang tahu. Semua orang yang ada dalam ni, semua orang yang join group saya, semua orang dalam diam doakan saya. Saya ucapkan terima kasih dan itulah antara sumber-sumber kekuatan saya. Dan sebab antara saya terbuka hati untuk teruskan lagi perjuangan ni. Begitu. So, ini bukan cerita sedih. Ini cerita benar. Begitu. So, ada apa-apa ke? Saya sebenarnya first time buat live ni. So, macam mana nak buka Q&A?
Saya tak tahu macam mana. Sebab ni first time saya buat live. First time dalam hidup saya buat live. Dan cakap benda-benda ilmiah macam ni. So, terima kasih kepada semua. So, insyaAllah sekarang ni jam 10.03 minit. Okay, tepat 30 minit. Tepat 30 minit. Kita start tadi. So, betul lah kan? 10.43. Belum lagi. Tak apa. InsyaAllah. Terima kasih pada semua. Jadi itu saja sekarang ni. Saya hormati masa semua orang. Sekarang ni semua yang lain boleh disperse. Dan kalau ada apa-apa tak jelas ke apa, boleh bagi tahu. Andai kata ramai sangat request, nak lagi ke, nak dengar lagi ke dan sebagainya, insyaAllah esok saya buat live lagi. Kalau ada lah. Kalau ada ramai. Kalau tak ada tak apa. Okay, so itu saja. Saya nak orang nampak pembawaan, manifesto dan juga macam mana hala tuju semuanya. Okay, ada Q&A ni. Siapakah inspirasi Cik Eden untuk terus memegang amanah ni? Untuk yang baru masuk sekarang ni, saya dah selesai bentangkan manifesto saya. Sekarang ini cuma nak jawab-jawab soalan. Kita buka untuk soalan sekarang ni. Okay, so walaupun soalan yang tak ada kaitan dengan manifesto, tapi saya try jawab. Siapakah inspirasi Cik Eden untuk terus memegang amanah ni? Okay, untuk inspirasi, saya tak ada macam-macam inspirasi sebenarnya. Leader ni. Tapi kalau nak jawapan Islami, jawapan Islami Rasulullah lah. Macam tu lah, jawapan Islami. Lepas tu, tetapi yang betul-betul bagi saya semangat dan inspiration macam saya cakap tadi. Orang-orang yang menyokong saya. Orang-orang yang percaya saya daripada awal sampai akhir. Itu sebenarnya yang bagi inspirasi untuk saya untuk terus lagi. Begitu. Jadi Ibrahim kata, apa pencapaian tertinggi dalam bidang kepimpinan? Untuk yang siapa yang pernah tahu achievement saya, dari segi CFS, saya pernah Presiden Student Coordination Committee dan juga Presiden untuk Lens. Dan itulah bagi saya itu saja yang bagi saya tinggi lah. Boleh lah tu. Sebab saya tak banyak sangat jawatan. Just 2 tu je lah yang saya boleh sebut. Begitu je. So, insyaAllah terima kasih pada semua orang. So, saya akan endkan live saya pada hari ini. So, insyaAllah. So, nanti saya belik-belik macam mana nak save live ni. Okay. So, terima kasih sekali lagi pada semua yang sanggup dengar. Sanggup luangkan masa 30 minit anda untuk dengar pembawaan yang akan saya bawa. Dan insyaAllah, kempennya akan berakhir esok. Dan Sabtu ni akan ada election. Itu saja. So, Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang respon. Terima kasih untuk sokongan anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.